Assalamualaikum rakyat Malaysia. Kali ini saya nak terangkan sikit mengenai APEC ataupun Asian Pacific Economic Cooperation. A brief wrap up mengenai kehadiran delegasi Malaysia di mesyuarat APEC dan mesyuarat lain yang berkaitan seperti Indo-Pacific Economic Framework di San Francisco daripada 14 hinggalah 17 November 2023. Ada banyak betul mesyuarat-mesyuarat yang berlapis-lapis sebab platform-platform ini melibatkan 21 ekonomi. Jadi perjumpaan di San Fran kali ini mengambil kesempatan untuk menganjurkan beberapa perjumpaan lain yang berkenaan. Okey, mari kita mula. Pertama, mesyuarat Menteri-Menteri APEC ke-34 atau AMM. AMM ni dihadiri oleh semua Menteri Perdagangan ataupun Menteri Luar daripada 21 negara anggota APEC. Tujuan AMM adalah untuk mewujudkan rantau Asia Pasifik yang berdaya tahan dan mampan, seperti yang diutarakan dalam Wawasan Putrajaya 2040. Topik-topik yang dibincangkan termasuk sistem perdagangan pelbagai hala ataupun MTS, ekonomi digital, daya tahan dan juga keterangkuman. Saya dan Datuk Seri Zamri telah berkongsi usaha Malaysia dalam meningkatkan integrasi serantau, terutamanya dalam sektor ekonomi, dan kestabilan serantau, terutamanya juga dalam kerumitan geopolitik semasa. Kedua, APEC CEO Summit 2023 yang menghimpunkan pemimpin-pemimpin dari ekonomi APEC dan ketua-ketua sektor perniagaan dan swasta dari seluruh rantau Asia Pasifik. Yang amat berhormat, Perdana Menteri kita telah menghadiri mesyuarat dan antara perkara yang dibangkitkan oleh PM termasuk mengenai pentingnya dasar pelaburan yang jelas dan konsisten, bagaimana Malaysia perlu sentiasa neutral dalam isu konflik Amerika Syarikat China dan bagaimana pertemuan Biden dan Xi merupakan satu permulaan yang baik. Mesejnya jelas, dua kuasa besar ini perlu bekerjasama dalam menyelesaikan isu geopolitik dan konflik dunia. Ketiga, APEC Economic Leaders Informal Dialogue. Yang amat berhormat Perdana Menteri telah menghadiri sesi ini dan topik perbincangan termasuk usaha global untuk menangani cabaran alam sekitar, penyesuaian dan daya tahan rantau Asia Pasifik serta peralihan tenaga yang adil. Yang amat berhormat Perdana Menteri juga telah menegaskan pendirian Malaysia mengenai pembelaan nasib rakyat Palestin di semenanjung Gaza ekoran serangan berterusan oleh Israel. Keempat, Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity ataupun IPEF. Menteri-menteri IPEF telah berjaya menandatangani perjanjian Teras 2. Ini mengenai rantaian bekalan. Selain itu, banyak yang sudah dirunding dan dimuktamadkan bagi Teras 3 dan juga Teras 4. Rundingan bagi Teras pertama iaitu perdagangan pula telah mencapai kemajuan yang baik. Kelima, APEC Business Advisory Council Dialogue ataupun APEC Dialogue bersama-sama dengan APEC Economic Leaders. Saya telah mewakili Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi sesi ini yang telah dirasmikan oleh Naib Presiden Amerika Syarikat Kamala Harris. Dialog tersebut juga turut dihadiri oleh wakil-wakil awam dan swasta dari ekonomi APEC. Kamala Harris menyeru penglibatan berterusan oleh sektor swasta bagi pelaksanaan agenda aktiviti dan program kerja APEC. Keenam, sesi pemukiman APEC Economic Leaders. Ini pada 17 November yang telah dipengerusikan oleh Joseph Biden, Presiden Amerika Syarikat. Ia dihadiri oleh kesemua wakil daripada ekonomi APEC. Saya juga mengiringi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke mesyuarat tersebut. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menekankan beberapa isu termasuk bagaimana Malaysia perlu berhubungan baik dengan kedua-dua Amerika Syarikat dan China. Jadi, tentu sekali Malaysia menyambut baik perjumpaan dua hala di antara kedua-dua Presiden Amerika Syarikat dan China. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga lantang bersuara mengenai prinsip keadilan dan hak asasi manusia, termasuk dari segi genjatan senjata di Gaza, supaya tiada lagi orang awam yang terkorban, terutamanya kanak-kanak dan bayi kecil. APEC juga telah mengutamatkan kenyataan pemimpin APEC ataupun APEC Leaders 2023 Golden Gate Declaration. Dokumen ini merupakan mandat pemimpin-pemimpin APEC untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif berkaitan ekonomi yang telah dipersetujui bersama. Ketujuh, mesyuarat dua hala. Sementara di sini, MITI dan MOFA juga telah menyusun beberapa mesyuarat dua hala antara Malaysia dan Jepun, India, Peru, Vietnam dan Kanada. Banyak betul mesyuarat di sini, nampak macam rumit. Tapi yang paling penting, kehadiran kami dan pasukan perunding masing-masing di sini adalah untuk memastikan agar kepentingan Malaysia di dalam platform-platform antarabangsa ini tetap terjamin. Itu sahaja buat kali ini. Over and out dari San Francisco. Terima kasih.